أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus menambah kebaikan, kebajikan. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal-bekallah kamu. Sebaik-baik bekal adalah taqwa. Kita menghampiri bulan Ramadan walaupun masih sebulan lebih lah. Sekarang kita berada di awal bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini merupakan muqaddimah pertama, dan muqaddimah kedua nanti adalah bulan Syaban, yang dekat sangat dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita di bulan Rajab. Allah membarik lana fi Rajab, Syaban wa balian Ramadan. Berkatilah kami di bulan Rajab dan berkatikanlah juga kami di bulan Syaban. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan kepada-Mu ya Allah. Jadi ini merupakan doa dan pengharapan kita kepada Allah SWT agar Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk hidup dalam bulan Ramadan penuh dengan keimanan. Apa maksudnya penuh dengan keimanan? Orang yang beriman kepada Allah ini, dia melakukan sesuatu ini semata-mata kerana Allah SWT. Sebab itu Rasulullah menyebut, "Man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Orang siapa yang berpuasa iman dan ihtisaban, semata-mata dasarnya iman kepada Allah SWT, wa ihtisaban, dan mengharapkan redha Allah, pahala daripada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi inilah harapan kita sebenarnya kepada Allah SWT agar Allah memberikan kita kesempatan, walaupun sudah banyak kesempatan demi kesempatan sebelum ini, yang mungkin banyak kekurangan yang kita telah sedia maklum. Bila datang bulan Ramadan memang kita rasa agak lemah. Jadi marilah kita mempersiapkan diri kita dengan persiapan imani, persiapan keimanan. Boleh kita menyiapkan diri kita, pakaian kita, program-program yang bersifat fizikal, tetapi yang bersifat rohani, yang membangkitkan iman. Itu yang paling penting, sebab menyambut Ramadan ini tidak disambut dengan fizikal, tetapi dengan iman kita penuh keimanan. Kita yakin bahawa janji Allah itu benar, bahawa bulan Ramadan ini penuh dengan keampunan, rahmat Allah, itqun minan nar, bulan di mana Allah mengeluarkan hamba-hambanya daripada an-nar, daripada api neraka. Bila kita yakin dengan janji Allah SWT, maka sepatutnya kita penuh gairah untuk merebut janji-janji tersebut, dengan kita mempersiapkan awal-awal lagi. Bulan Rajab dah kita siap dah,
perbaiki prestasi amal ibadah kita, meningkatkan bacaan Quran kita, tahajud kita, apalagi salat berjamaah kita, sedekah kita, dan berbagai-bagai lagi amal-amal ibadah yang semuanya bila kita buat dia akan meningkatkan iman kita. Dia macam bola, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok bola kita letak dalam air ni, ataupun atas air, bila naik je air ni, bola akan naik. Naik air, naik bola. Ataupun pelampung istilah kita. Dia tak akan naik air, bola tu tenggelam. Tak. Dia sepatutnya macam tu iman kita, maksudnya bila kita buat amal ni, amal ini sebenarnya menjadi sebab kita ni bertambah iman. Bertambah iman kita naik lagi. Amal ibadah dia saling synchronize, maksudnya saling beri memberi, take and give istilahnya. Jadi begitulah sifat amal ibadah kita. Bila kita buat ni, dia akan meningkatkan iman. Jadi bila iman meningkat ni, bila masuk bulan Syaban, semakin rasa rindu nak jumpa Ramadan. Bila masuk Ramadan tu memang rasa ya Allah, kita rasa manisnya perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Bukan manisnya kita dapat rasa dengan lidah kita, tapi dapat dirasakan dengan iman hati kita ni. Roh kita yang merasakan seronoknya. Menunggu-nunggu nak bila nak tarawih. Mudah-mudahan lah tahun ini kita dapat tarawih. Dapat apa lagi? Tadarus Quran. Dapat apa lagi? Tilawah Quran. Banyak. Dapat berpuasa dengan penuh sempurna. Semuanya akan membangkitkan kesegaran roh kita. Ini roh sebenarnya yang merasakan nikmat tersebut, dan sekaligus jiwa kita tenang. Hidup kita rasa berkah, penuh dengan berkah insya-Allah. Di antara persiapan kita menyambut Ramadan adalah perbaiki prestasi bacaan Quran kita. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa buah hadis tentang fadilat tilawatul Quran, fadilat membaca Al-Quran, memperbaiki ataupun mengelokkan bacaan. Bahkan dikatakan melagukan Al-Quran. Melagukan maksudnya menjadikan bacaan Quran ini dengan suara yang sedap. Sudah tentulah berbeza dari seorang ke seorang yang lain. Ada yang suaranya memang merdu, ada seorang yang suaranya memang kita rasa kita dengar tu kata seronok. Seronok kita dengar. Saya dah sebut pada minggu yang lalu. Jadi orang yang tak beriman pun dengar tu dia akan terpegun. Dia rasa terpegun sedapnya bacaan sebab dia mukjizat sebenarnya. Cuma mereka tidak mengakuinya. Orang kafir tidak beriman kepadanya. Tapi fitrah mereka tu, jiwa mereka tu dia mencari sesuatu yang sebenarnya itulah daripada Tuhan yang mencipta mereka juga. Bila mereka dengar tu mereka macam magnet, macam ada tarikan. Itu dalam pertemuan minggu lepas mungkin tak habis saya bahas di mana Abu Musa Al-Asy'ari ini pernah diberikan julukan oleh Rasulullah SAW sebagai apa dia kata qad utita mizmaran min mazamiril ali Daud. Sesungguhnya engkau telah dikurniakan satu keistimewaan, itu seruling di antara seruling keluarga Daud. Bukanlah seruling yang kita tengok orang main bola tu. Bukan. Ini perumpamaan. Maksudnya Nabi Daud ini di antara nabi yang sangat merdu suaranya. Dan Nabi Musa, Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah sahabat Nabi yang suaranya memang merdu. Sehingga saya sebut pada pertemuan lalu, Rasulullah ni tahu ni rumah sahabat yang malam hari lepas isyak tu Rasulullah berjalan. Rasulullah nak dengar sahabat-sahabat ni. Memang di antara tabiat mereka, kebiasaan mereka ni mereka baca Quran sebelum mereka tidur. Mereka baca Al-Quran. Suara yang sederhana boleh didengar daripada luar rumah. Boleh didengar. So dengar. Itu ketika dia singgah di dekat rumah, bukan dia masuk dalam, dia dengar saja rumah daripada luar rumah. Abu Musa Al-Asy'ari ni. Abu Musa Al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Rasulullah ni terpegun. Tadabbur Rasulullah ni dengan memerhati, merenung. Ya Rasulullah ni faham semua maksud daripada Al-Quran tersebut.
Esok harinya Rasulullah SAW kata, wahai Abu Musa, kata, ya Abu Musa, ya Abu Musa, dia kata, sesungguhnya engkau telah diberikan seruling daripada seruling Ali Daud. Suaramu sangat sedap, kata, aku mendengar engkau membaca Quran malam tadi. Ya kah Rasulullah? Kata Abu Musa ni, kalau engkau tahu engkau yang sedang mendengar bacaan aku malam tadi, aku akan elokkan lagi bacaanku. Bukan nak tunjuk riak, tak. Kalau engkau dengar, engkau yang mendengar, aku akan memang suruh elok-elok, biarlah engkau seronok mendengar Al-Quran. Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan tujuan untuk riak, menunjuk-nunjuk kepada orang. Jadi kalau kita jemput qari Quran ke apakah, kita sekadar nak dengar tu, itu bagus tu, sunnah Rasulullah, mendengar bacaan. Kadang-kadang kita baca Quran, kadang-kadang kita dengar orang lain yang membaca. Itu di antara sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dapat kata Abu Musa Al-Asy'ari ni, "Lau ra'aitani," dia kata, kalau sahaja engkau melihat aku, itu dia dijawab oleh Abu Musa Al-Asy'ari, sudah tentulah aku akan memperelokkan lagi bacaan Quranku. Dia santai je baca, tetapi santai. Kalau memang suaranya sedap, memang kita dengar dengan tajwid lah, dengan penuh tajwid. Sebab itulah belajar Quran ni jangan sekadar baca, tapi tajwid tu ditekankan, tajwidnya. Baru kita dengar, oh seronok membaca. Jangan main gasak ajak, baca ajak. Tak, baca tajwid dengan penuh tajwid. Contohnya orang baca surah As-Sajdah, kadang-kadang ialah, bukan kata siapa-siapa lah, kadang-kadang kita mendengar imam ni ialah setengah daripada masyarakat Islam ataupun imam lah, mungkin dia merasa bahawa baca surah Sajadah ni seakan-akan wajib pada hari Jumaat. Sebenarnya sunat saja. Dalam negara Arab dia tak baca tiap minggu pun, kadang-kadang dia baca, kadang tidak. Tapi elok kalau kita baca, kadang-kadang kita tinggalkan untuk mengajar masyarakat bahawa dia tak wajib. Ada di satu tempat tu, sebutlah, bila hari Jumaat tu memang dia baca lah. Baca tu memang tunggal langgang dia baca. Tajwidnya memang tak tahu lagi lah. Memang habis lah, karam habis istilahnya. Jadi baca juga. Sebenarnya kalau bacaan kita dah macam tu, tak payah. Baca je surah-surah pendek. Tak payah, dia tak wajib. Jadi kalau kita baca dengan penuh tajwid, kita tengok, sedap, seronok. Dia mukjizat tu. Mukjizat itu di antara adab membaca Quran dengan penuh tajwid. Mutiara hadis, anjuran untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran dengan mengikuti batas-batas dan kaedah-kaedah tajwid. Kerana hal ini dapat menambah keindahan dan lebih menusuk ke dalam lubuk hati. Bacalah, dengarlah sendiri. Kalau orang baca ni sangat sedap, kita rasa seronok. Bacalah orang munafik lah. Orang munafik ni bacalah suara yang sedap-sedap, memang dia akan tak suka. Hatinya tidak beriman kepada Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran dengan suara yang bagus tetapi keluar daripada kaedah dan batasan tajwid, maka itu adalah haram. Tak ada tajwid, baca sedap je suara, suara sedap tetapi tak ada tajwid. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isya'i bitin waz zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, muttafaqun alaih. Daripada Barra bin Azib, dia berkata, aku mendengar daripada Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW membaca dalam surah Isya, salat Isya ni, surah Tin, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah bacaannya daripada baginda. Memanglah tak ada sahabat yang boleh mengalah Rasulullah. Memang bacaan Rasulullah tu memang begitulah, turun Al-Quran dibawa oleh Jibril, begitulah Rasulullah membaca. Begitulah Rasulullah membaca. Memanglah sebaik-baiknya memang kita baca Quran ni talaqi musyafahatan, maksudnya
daripada guru ke guru. Kita tak belajar daripada laptop kah ataupun daripada internet kah, ya? Itu sebagai bimbingan sampingan saja. Kita nak dengar, lepas tu kita kena duduk dengan guru kita, dia akan mendengar bacaan kita. Betul ke tidak bacaan kita? Kalau kita mendengar ke handphone kita kan ada bunyi tarik-tarik kan, kita ikut tu. Kita kadang-kadang merasa bahawa kita sudah macam bacaan imam tu dah. Tapi kalau orang periksa betul-betul, masih ada kurangnya. Ikhfa'nya belum sempurna. Dengungnya tidak sempurna. Wajibul gunnahnya tak cukup. Apalagi idghamnya, qalqalahnya. Itu Jadi itu bila guru dengar kata, ini kena tebal lagi. Ini kena panjang sikit. Macam itulah ya, barulah dia akan dibetulkan sedikit demi sedikit. Jadi Rasulullah SAW ni kadang Rasulullah baca ayat panjang, kadang-kadang Rasulullah SAW membaca surah pendek. Contohnya solat Isyak kan, yalah, Rasulullah kadang-kadang membaca surah panjang, terutama subuh. Kadang-kadang baginda pembaca surah pendek. Jadi ikut masyarakat juga. Kadang-kadang masyarakat ni yalah, kalau di negara Arab ataupun di tempat-tempat pelajar hafiz, baca 2 buku surat satu rakaat pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Bulan Ramadan baca 1 juzuk pun tak ada masalah. Kalau kita bawa ke kampung-kampung ni, masyarakat akan komplain kata, apa panjang gila baca tu. Orang dah ialah meningkat orang dah tua, warga emas banyak. Orang pun tak biasa juga. Jadi Rasulullah melarang imam tu membaca panjang. Kalau dia menyebabkan masyarakat ni jadi lari. Jadi sederhanalah. Mungkin sekali-sekala boleh panjang. Lepas tu baca pendek juga. Tapi taklah surah tu saja. Al-Qari'ah saja. Qul huwallah saja pendek-pendek. Bacalah panjang juga. Berganti-ganti ayat yang dibaca ni. Sesungguhnya Nabi SAW suaranya sangat bagus dan indah ketika membaca Al-Quran. Ini adalah bukti bahawa baginda adalah contoh kesempurnaan yang menyeluruh. Rasulullah ni menyeluruh kebaikannya, dari segi fizikalnya, dari segi akhlaknya, dari segi kepimpinannya, segi sebagai ayah, sebagai pemimpin. Baca Quran tu memang dia yang terbaiklah, Rasulullah SAW ni. Kita tengok lagi hadis lain. An Abi Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid. Abi Lubabah Bashir bin Abdul Munzir, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak melantunkan, melagukan Al-Quran dengan irama yang baik, maka dia bukan daripada golongan kami. Kalau orang salah faham ni kata, kami tak boleh nak baca sedap-sedap, memang suara kami macam tu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya sudah membaca dengan baik, dengan tajwid yang baik, ikut suara yang dia ada, itulah yang terbaik. Alhamdulillah. Tapi kalau baca yalah, tak ada usaha untuk memperbaiki bacaannya, untuk mengelokkan bunyi. Kadang-kadang suaranya sedap, dia baca Quran dia tak sedap, sengaja dia tak nak all out kan suara dia tu. Gunakan kemampuan kalau suara sedap tu, biarlah sedap bunyi dia. Kemudian ada satu kisah ni, kisah Rasulullah SAW dan Ibnu Mas'ud. Memang Rasulullah ni banyak baca Quran. Di luar solat Rasulullah baca, dalam solat Rasulullah baca. Rasulullah baca dalam solat ni bukan main, bukan calang-calang lagi. Satu ketika Rasulullah ni jadi imam. Salah seorang sahabat ni, Ibnu Abbas kata Rasulullah, dia jadi makmum salat malam. Jadi bila Rasulullah baca ni, Rasulullah baca Al-Fatihah.
lepas tu baca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah ni masya-Allah sangat panjang. Sehingga sahabat ni kata, mungkin lah, mungkin satu juzuk habisnya berhenti Rasulullah. Tak berhenti juga. Habis surah Al-Baqarah. Bayangkan surah Al-Baqarah habis 280 berapa lebih ayat tu Memang kita pun salah. Linglung dia kata kita kalau macam tu dah serendalah. Sahabat Nabi yang imannya kuat ini pun rasa ya Allah, dia kata ya Rasulullah baca panjang. Lepas tu tambah lagi, belum habis lagi. Baca Al-Imran lagi. Masya Allah, kata bila Rasulullah nak berhenti ni? Rasulullah tu dia menikmati sebenarnya, menikmati macam kita makan sedap makan sedap makan nak lagi. Rasulullah baca, so faham Rasulullah bermunajat tu. Seronok. Rasulullah baca Quran dalam tahajud tu memang dia tak baca laju sederhana dia baca. Tapi itulah sahabat pun rasa memang Rasulullah ni tak boleh challenge lah dalam dia membaca Quran ni dalam tahajud tu sangat panjang. Sampai surah An-Nisa. Baru dalam berapa rakaat tu 2 rakaat tu berapa juzuk Rasulullah. Tapi Rasulullah tak baca ketika dia salat berjamaah di tempat umum. Rasulullah itu sebenarnya dia sembahyang seorang. Tapi ada sahabat ni yang nak ikut. Tak menyangka sahabat ni Rasulullah baca panjang. Kata taubat aku lepas ni, kata dahsyatnya tak boleh main panjangnya. Kita jangan sebut surah Al-Baqarah habis Surah Al-Baqarah 5 muka surah 1 rakaat pun kata Astaghfirullahalazim, apa hal baca panjang-panjang memang cuba surat tarawih nanti baca 5 muka surat 1 rakaat, tak payah 5 muka surat 1 muka surat pun dah rasa apa yang gila Ustaz Kausar tu mentang-mentangnya hafal banyak Quran dah mengumpat dah mengumpat tak mampu kita tak mampu masya-Allah ini begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ni. Kita tengok satu kisah Rasulullah SAW dengan Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Quran. Iqra alayya al-Quran. Dia kata bacalah olehmu Al-Quran untukku. Itu Rasulullah memberikan arahan supaya Ibnu Mas'ud ni sahabat junior. Ibnu Mas'ud ni dia kurus je badan dia, kecil je, tapi bacaan Qurannya bagus. Dia ahli tafsir para sahabat, mufassir di kalangan sahabatnya. Iqra alai Quran. Faqultu ya Rasulullah, aqra alaika Quran wa alaika unzil. Akukah yang baca Quran kepadamu, padahal Quran diturunkan kepadamu. Maksudnya engkau lah yang baca Rasulullah, engkau yang paling layak kita baca Quran sebab Quran turun kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah ulang lagi iqra alayya al-Quran uhibbu an asma'u min ghairi. Dia kata macam tu bacalah olehmu Al-Quran, aku ingin mendengar daripada selain daripada aku ni. Aku ingin mendengar daripada orang lain. Rasulullah sebab macam tu Maksudnya kadang-kadang kita ni kadang lepas kita baca-baca kita nak dengar dia mungkin nak dengar orang mungkin susah bukalah handphone kita putarkan Al-Quran ni dengar. Itu adalah cara kita mentadabburi Al-Quran juga. Kalau kita baca kadang-kadang kita sibuk nak jaga tajwid, nak baca panjang pendek, tak sempat kita nak tengok apa maksudnya. Memanglah apalagi kalau kita tidak menguasai bahasa Arab. Kalau orang yang menguasai bahasa Arab pun kalau dia sibuk mengawal bacaan panjang pendeknya, tebal tipisnya, kelancarannya, memang tak sempat nak menyertakan atau nak melintaskan maksud-maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita tengok, kita baca ni, kita orang yang baca kita dengar untuk mengambil zauq ta'amul Quran, rasa Al-Quran itu, keindahan Al-Quran itu. Kemudian apa yang berlaku? Dia kata apa? Inni uhibbu an asma'u min ghairi. Sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Quran daripada selain daripada aku, maksudnya orang lain lah. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah
fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Surah An-Nisa, apa nama? Ibnu Mas'ud ni membaca. Jika apa? Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi daripada setiap umat, iaitu nabi-nabi, setiap umatnya ada nabi-nabi kan, rasul-rasul yang diutuskan. Jadi setiap nabi dan rasul ini akan jadi saksi kepada umatnya masing-masing. Nabi Nuh menjadi saksi kepada umatnya yang derhaka. Nabi Ibrahim jadi saksi kepada umatnya. Nabi Musa jadi saksi kepada umatnya, termasuklah Fir'aun. Nabi siapa lagi? Banyak sangat. Nabi Isa, sehingga dia angkat jadi Tuhan. Nabi Muhammad sendiri akan jadi saksi kepada umatnya yang begitu ramai. Apa yang agak-agaknya kita terfikir kalau Nabi ini, sehingga Rasulullah menyebutnya bila habis saja sampai ke ayat ni, fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan, ada sambung sikit ni, Rasulullah kata hasbukal an, cukup. Dia tak kata kif, kif maksudnya berhenti juga, tapi hasbukal an ini di antara adab. Kalau kita nak suruh dia berhenti, hasbukal an, cukup. Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tazrifan. Tadi suruh aku baca, kata Ibnu Mas'ud, sekarang suruh aku berhenti pula. Apa hal ni Rasulullah ni? Maka Ibnu Mas'ud berhenti dan tengok muka Rasulullah. Rasulullah menangis. Fa idza 'ainahu tazrifan bidumu. Rupa-rupanya Rasulullah sedang menangis ni. Tingginya tadabbur Rasulullah ni. Penghayatan Rasulullah sangat tinggi. Bila Rasulullah mendengar ayat ini, Rasulullah terbayang bagaimana ahli keluarganya, Abu Lahab, Abu Jahal. Tengok Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, siapa lagi? Abu Lahab ni keluarga Rasulullah. Abu Jahal keluarga Rasulullah. Bagaimana nanti ketika pada hari kiamat Rasulullah dibawa menyaksikan mereka ini ingkar dan mereka masuk dalam neraka. Rasulullah sangat sedih. Menangis Rasulullah. Rasulullah menangis, mengenangkan apa yang akan berlaku. Aku menulis kepada baginda SAW dan ternyata kedua matanya mencucuri air mata, bercucuran akan air mata. Sedih Rasulullah. Macam mana nanti? Ialah umat-umatnya yang masuk neraka ni, Rasulullah sangat sedih. Di antaranya ahli keluarga Rasulullah yang dekat. Dia akan masuk dalam neraka. Rasulullah sangat sedih. Jadi sepatutnya memang begitulah. Bila kita baca Quran yang diperlukan kepada kita adalah sampai kita membaca tu kita mentadaburi. Tadabbur maksudnya dia bukan tafsir. Tafsir dan juga ditambah dengan tadabbur. Merenung, menghayati maksudnya. Contohnya saya dah baca juga sebelum ni, Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, walau tara idzal mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau menyaksikan orang-orang mujrim, orang-orang jahat ni ketika dia dipanggil oleh Allah SWT untuk menyaksikan amal mereka ni, mereka menunduk malu kepala mereka ni, seraya mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia kata apa? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat kebenaran yang Engkau sebut dulu. Allah sebut dalam Al-Quran ni, tapi mereka ingkar. Wa sami'na, kami dengar dah. Dulu dengar Al-Quran, Allah kata macam ni, tak yakin, tak percaya, tak beriman. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan inna muqinun, agar kami dapat melakukan amal soleh. Kami dah yakin dah. Apalah guna keyakinan? Di depan mata sudah neraka. Tak ada guna keyakinan ketika sudah mati, dah dicabut nyawa oleh Allah SWT, baru nak yakin. Tak ada guna dah. Sudah tak ada pilihan lagi untuk balik. Tak ada lagi. Kalau nak balik ketika inilah, ketika masih hidup, kita masih nyawa ni, nafas ni masih turun naik macam ni. Jadi itu orang kafir disebut oleh Allah SWT. Kalau kita tengok tu,
Itu dahsyatnya orang kafir. Dahsyatnya orang kafir ni, tuan-tuan. Saya tengok ada satu TikTok Sekarang ni kita tengok YouTube kadang-kadang ada celah-celah atau TikTok. Ada ialah bukan selebriti sebenarnya. Seleb apa dia kata? Selebgram Selebgram istilahnya Indonesia masih muda lagi perempuan ni, Laura nama dia mungkin ada yang tahu Laura Anna ibu dia Islam sebenarnya, ayah dia Belgium tak Islam. Indonesia kita tahu kan mereka kahwin campur berbeza agama macam dibolehkan isteri Islam, suami Kristen ataupun suami Kristen ataupun suami Islam isterinya Kristen tapi kebanyakannya memang gagal lah, akhirnya tak jadi Islam. Kita tengok apa yang berlaku. Nak pendek cerita ialah dia accident dengan kekasih dia lah, Laura ni bila accident tu memang dia cacat lah, cacat 2 tahun dia cacat. Yang saya ialah kadang-kadang kita pelik juga. Biasa kita tengok orang Hindu mereka akan dibakar kan, dibakar mayat mereka, lepas tu barulah ditabur ke laut. Orang Kristen pun saya tengok ialah jadi saya pun jadi tanda tanya lah, kenapa juga ada orang Kristen yang kalau Islam di Indonesia dikremasi, lepas dia dimandikan digunakan pakaian elok-elok, tak dalam keranda, mereka sembahyangkan, terbawa ke tempat kremasi. Kremasi maksudnya pembakaran, dibakar dengan api yang sangat tinggi derajatnya, 800 darjah Celsius. Bayangkan mereka tidak terbayang kalau kita orang Islam ketika kita memberi mandi jenazah ni, kita dinasihatkan agar tidak kasar-kasar kepada jenazah. Sebab jenazah ni merasa kesakitan. Sebenarnya dia tidak ada nyawa lagi jenazah ni, tetapi roh tu dikembalikan jasad. Selepas dibawa ke langit dikembalikan jasad, tapi dia tidak bernafas lagi, tapi roh ada. Tapi kalau dicucuk, dikena air panas, ada sejuk, dia sakit. Jadi bagaimana agaknya satu jenazah ni tak payah kita bakarlah, kita cucuk-cucuk, kita pukul-pukul dia sakit. Apalagi kalau dibakar. Jadi mayat Laura ni tadi dibakar. Bukan dibakar, memang permintaan kita, kalau aku mati nanti tolong kremasi saya. Maka dibawalah, dibakar. Dia punya api itu sangat dahsyat, sehingga kan daging ini memang jadi debu. Tulang ni diletak dalam mesin tu, dia macam apa? Bukan blender, macam orang buat keropok tu, jadi tepung. Hanya mereka masak dalam satu tempat, tutup, dibawa ke laut, tabur dengan bunga, campur dengan bunga. Saya berkata dalam diri saya lah, dahsyatnya orang kafir mati, belum disiksa di dalam kubur, dan di akhirat sudah disiksa habis-habisan di dunia. Bila dia mati ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka menjerit-jerit sebenarnya, nyawa mereka dicabut. Itu mereka sangat sakit sudah. Dan bila mereka dibakar ni, berterusan sakitnya. Yalah Allah rahsiakan kehidupan ni, rahsiakan kematian ini, tidak nak bagi expose kepada orang yang hidup, sehingga orang ni menganggap ni sebagai ujian sebenarnya. Hidup ni adalah ujian. Kalau orang kafir tahu begitu dahsyatnya diseksa kerana kekafiran mereka, mereka tidak akan jadi kafir. Tapi mereka terus dalam kekafiran mereka. Mereka menganggap bahawa apa yang mereka anut itu benar. Sehingga mereka memberikan wasiat kepada keluarganya, kalau saya mati nanti bakar saya. Ketika mereka dibakar tu memang menjerit-jerit, kenapa kamu bakar saya? Kenapa kamu bakar saya? Seksanya saya ni. Seksa. Mereka menganggap bahawa bila dibawa macam tu, Tuhan tidak dapat membuat apa-apa kepada mereka, menyeksa mereka. Itu di antara kepercayaan setengah agama kan macam tu kan. Tapi bagi kita tidak. Harta dihilang di dalam perut buaya, hancur, tak ada yang tinggal. Bagi Allah tu sangat mudah. Benda yang tidak ada pun Allah boleh adakan, apalagi benda yang sudah ada, lepas tu hancur, punah,
Allah kata kun, hidup sekejap jam. Sekejap jam. Jadi orang yang tidak beriman, mereka memikirkan bila mati ni hancur, tak ada lagi Tuhan boleh buat apa-apa. Perhitungan kepada dia. Tidak sebenarnya. Tidak. Jadi itu keimanan kita tu lain dengan mereka. Saya merenung sebenarnya bagaimana dahsyatnya manusia dia disiksa semenjak dia cabut nyawa. Kalau dia tidak beriman, kalau beriman tu itulah mula dia mendapat nikmat. Mungkin disiksa di dunia sakit, ya Allah sakit, disiksa kah ataupun dia kena penyakit. Bila dia mati je, merehat, betul-betul rehat. Itu dikatakan rest in peace. Itulah rest in peace. RIP itulah sebenarnya hakikat. Sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk kita sebenarnya. Tapi kita tidak gunakan kelima itu. Itulah rehat sebenarnya. Seorang itu buat di taman syurga tu rehat, betul-betul nikmat sebelum dia masuk ke dalam syurga. Tapi orang kafir tidak. Mereka disiksa habis-habisan. Jadi kalau kita baca Al-Quran ni, banyak sangat ayat-ayat yang mencerita tentang bagaimana dahsyatnya api neraka. Mereka disiksa macam apa keluarga Firaun ni. Pagi dan petang mereka ditunjukkan neraka ni. Mereka disiksa tu, ditunjukkan lagi neraka yang akan mereka masuki. Pagi dan petang. Dahsyatnya. Disebut dalam Quran tu. Jadi bila kita baca Quran, kita akan dapat istifadah. Kalau orang kata istifadah maksudnya manfaat, faedah yang sangat besar. Bertambah iman kita. Kita rasa takut ni. Mana ada manusia boleh cerita benda yang akan berlaku nanti 1000 tahun akan datang. Yang akan berlaku dalam kubur, yang akan berlaku di akhirat kelak, kecuali yang menciptakan alam kubur, yang menciptakan alam akhirat, itulah Allah. Allah sangat belas kasihan kepada kita sehingga Allah cerita, sehingga kita buat persiapan awal-awal. Jangan kita mencuba, jangan salah plan. Salah plan, salahlah natijah dia. Salah langkah. Untuk kita, jangan kita buat eksperimen dalam kehidupan ini. Jangan kita memperjudikan kehidupan ini. Dia hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Kerana orang salah faham. Hidup ni sekali saja. Sayang, kita gunakanlah. Bujang sekali saja, gunalah suka hati kita. Tidak. Oleh kerana sekali saja, gunakan sebaik-baiknya. Itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga Allah memberkati kita dengan Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nawra wa rahmah. Allahumma zakkirna man huma nusina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana ilal wa tarafun nar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.